Okey, jadi apa yang saya cuba sampaikan kepada semua yang di luar sana, sudah pasti saya tidak memilih untuk orang kata letakkan diri saya dalam ancaman ataupun dalam bahaya, kerana saya juga mempunyai keluarga, isteri dan anak-anak, dan mempunyai keluarga yang besar, dan saya juga mempunyai rakan-rakan seperjuangan, sahabat-sahabat saya di luar sana ramai yang bersama-sama. Jadi saya melihat hari ini, yang pertama saya nak ucapkan tahniah lah macam sebentar tadi kepada Kerajaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, semua yang terlibat, abang-abang Grab Food, Panda, Grab Rider, apa sahaja yang ada di luar sana yang hari ini bertungkul lumus bersama-sama untuk membantu rakyat Malaysia, tidak mengira kaum yang punya 30 juta lebih pengguna di Malaysia hari ini yang panik, panik yang apa yang sedang berlaku di negara kita. Malah ia bukan berlaku di negara kita sahaja, tapi di negara luar. Tapi apa yang menjadi kerisauan saya, yang pertama saya nak jelaskan dulu, saya ni bukan di kalangan geng konspirasi. Semua kenali saya adalah aktivis pengguna biasa saja, yang buat kerja-kerja dakwah kecil, yang kadang-kadang kita ni hanya menyebuk sahaja, cuba nak bantu orang-orang yang berada dalam keadaan kesusahan. Samalah seperti kami juga. Kami bukanlah orang-orang yang berjaya, bukanlah ahli akademik, bukanlah di kalangan ahli yang hebat, bukannya orang-orang yang berjaya. Maksud saya bukan orang yang bijak pandai, bukannya pakar-pakar, bukanlah profesor, bukan doktor, bukanlah mempunyai graduate PhD, master PhD dan sebagainya. Kami bukanlah menteri, kami bukanlah Perdana Menteri, kami bukanlah Ketua Polis Negara pun, bukanlah siapa-siapa. Kami hanyalah rakyat biasa, rakyat marhain, orang biasa, orang yang sama seperti tidak sama kedudukan kami. Dan sudah pastilah saya bukan orang yang layak untuk nak bercakap soal COVID-19, dan sebenarnya saya pun tak pernah bercakap langsung selama dari bulan 3 2020 sehinggalah bulan Januari 2021. Saya rasa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 11 bulan tak pernah saya bercakap. Malah saya berdoa setiap hari bersama ahli keluarga saya, dan saya yakin semua melakukan perkara yang sama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menarik virus corona COVID-19 ini yang menimpa ujian yang besar kepada seluruh dunia. Itu yang kita sedang lakukan, dan kita baik pulih ahli keluarga kita, kita perbetulkan diri kita, kita betulkan iman kita, kita perbetulkan solat kita, kita perbetulkan segala benda. Malah kita kena restructure balik keluarga kita dari sudut perniagaan, kerja, ada yang kehilangan kerja sebagainya. Benda tu berlaku kepada saya dan berlaku kepada semua orang. Semua orang sudah melalui kesusahan ini. Dan kenapa hari ini tiba-tiba saya muncul? Sejak beberapa hari inilah saya mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mungkin ada yang tidak memahami apa yang saya sampaikan. Saya tidak pernah menekankan bahawa kerajaan tidak melakukan tugas mereka. Saya tidak pernah menekankan bahawa kerajaan tidak berusaha untuk menyelamatkan kita. Tidak. Saya adalah orang yang bersama dengan kerajaan. Saya bersama dengan semua. Malah saya keluarkan kenyataan menyokong yang amat berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin banyak melakukan kebaikan sewaktu pandemik COVID-19 yang melanda di negara kita. Tetapi apa yang saya cuba sampaikan ini, pertama saya nak bagi tahu kepada yang di luar sana, sama ada yang bersama dengan saya ataupun yang tidak menyokong saya, ataupun yang bersama dengan saya tiba-tiba hari ini tidak menyokong saya memang bukan itu tujuan saya. Kalau saya punya tujuan untuk anda semua menyokong saya, sudah pasti saya sedang bunuh diri. Kalau saya buat perkara ni, saya sampaikan perkara ni adalah tujuan untuk meraih populariti, untuk mendapat tempat di hati anda semua, sudah pasti saya tidak akan lakukan perkara ni. Saya tahu bila saya bercakap benda ni bila saya bercakap perkara ni, sudah pasti saya akan hilang majoriti yang menyokong saya. Kalau orang dalam parti ni, dia kata dia hilang sokongan. Tapi saya memilih untuk bercakap soal hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bercakap soal tanggungjawab saya, yang di mana saya mempunyai pengikut di page saya sendiri ada 1,059,000 pada hari ini kan. Dan saya mempunyai rakan-rakan seperjuangan yang banyak di luar sana, dan saya yakin semua tahu perkara ini, dan semua juga risau tentang keadaan yang ditimpa di negara kita. Semua orang susah hati. Bukan perkara yang main-main.
perkara ini kita akan lalui berterusan. Yang saya tak tahu siapa yang akan berani tampil ke depan yang beritahu benda ini akan dihentikan. Maksudnya virus corona COVID-19 ni akan dihentikan virus tersebut. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ni akan hentikan virus ni. Tak ada siapa yang boleh menyuarakan benda tu, dan tiada siapa yang boleh mengatakan rantaian ini boleh terputus. Tak ada siapa, sebab itu kerja Allah. Itu kerja Allah, itu bukan kerja kita, kerja Tuhan. Maksudnya kita jangan campur tangan kerja Tuhan. Tapi kalau saya bercakap perkara ni, pertama saya nak beritahu dulu kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kerajaan Malaysia, Frontliner Malaysia, anda sudah melakukan banyak kebaikan dan anda sudah melakukan banyak apa yang terbaik untuk kami. Kami lihat anda semua adalah pejuang yang besar. Maksudnya pejuang yang kita semua tak mampu buat. Saya tak mampu buat, kawan-kawan saya semua tak mampu buat. Kita semua memang rasa kita tak layak nak buat. Lagi satu, kami bukanlah orang yang mempunyai tempat orang kata mempunyai kuasa veto untuk buat perkara tu. Jadi anda semua adalah orang yang layak dan kami berikan tabik kerana anda semua telah banyak membantu kami. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan kepada rakan-rakan semua di luar sana, termasuk kalau ada yang di bahagian yang tertinggi di Jabatan Perdana Menteri, Agung sendiri, yang di Pertuan Agong, dan semua raja-raja Melayu dan juga semua yang terlibat dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, boleh melihat sedikit luahan saya sebagai masyarakat. Saya sebagai orang biasa saja, aktivis biasa saja. Saya yakin dengan Allah Subhanahu Taala punya kuasa, COVID-19 ni adalah benda yang bahaya dan serius. Tapi cerita orang pesakit COVID ni ada pelbagai stage. Ada yang tak ada simptom masuk ke hospital, ada yang ada simptom masuk ke hospital, ada yang penyakit kronik kena COVID, dia jadi double simptom, maksudnya bukan double simptom, dia jadi double pressure dan sebagainya. Semua orang mempunyai cerita yang berbeza. Semalam saya ada buat satu kenyataan, saya kata kemungkinan saya yakin hampir sama. Saya mohon maaf pasal kenyataan tu, kerana saya ialah dalam keadaan menulis ni kadang-kadang tengah malam kan, bangun tengah malam menulis, kita risau dengan keadaan yang berlaku kepada rakyat Malaysia ni. Jadi saya harap apa yang saya cuba kongsikan sedikit ni, inilah cerita yang sedang berlaku pada diri saya sendiri dan kepada seluruh sebahagian kecil ahli keluarga saya, dan juga sebahagian kecil ahli keluarga di belah ibu saya. Jadi dan sebahagian kecil daripada rakan-rakan saya yang kena convict, termasuk kawan-kawan sahabat saya daripada golongan profesional yang kena convict, termasuk daripada golongan tablik yang kena convict, macam-macam orang kena convict. Jadi saya share dulu pengalaman saya pada 30 hari bulan 11. Ini cerita dia, saya harap semua dengar. Pada 30 hari bulan 11 2020, salah seorang kaki tangan kita, Abang Ali, orang kuat dalam Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, disahkan sahkan dijangkiti positif COVID lah. Jadi dia telah menghubungi saya dan memaklumkan kepada saya bahawa beliau telah disahkan positif COVID. Jadi saya pun kata kepada Abang Ali, ya Abang Ali, Abang Ali confirm dah kena COVID. Jadi saya ni ialah pada peringkat awalnya, kita ni paling panik ialah orang yang kita sayang, Abang Ali kan, kena COVID, kita sedih lah. Kita rasakan COVID ni benda yang sangat-sangat seperti di Wuhan tu. Maksudnya di Wuhan tu, kalau orang kena COVID ni sampai mati di tengah jalan. Itu yang diwar-warkan oleh media, dan benda itu is the facts. Itu adalah fakta. Jadi fakta ni tak boleh diubah. Maksudnya kalau benda tu berlaku, benda tu diperlihatkan kepada kami, jadi kami yakin benda itu ada real. Tapi dia boleh jadi dua lah. Satu fakta, satu dia auta. Maksudnya benda yang direka cerita. Tapi saya yakin di Wuhan tu benda yang benar. Maksudnya benda betul-betul berlaku di Wuhan. Jadi apa yang saya cuba sampaikan, bila Abang Ali kena COVID, saya, adik saya, abang saudara saya, abang saya dan anak lelaki saya seorang, 5 orang, kita pergi buat saringan. Saringan secara sendiri, maksudnya kita pergi ke hospital MSU, kita buat saringan melalui drive-thru tu. Kerana apa? Kerana waktu kita pergi ke kilang di Johor sewaktu itu, saya pergi bersama Abang Ali dan bersama abang saya dan adik saya, anak lelaki saya dan abang saudara. Kami pergi bersama naik satu kereta. Jadi kami buat saringan sendiri tanpa KKM call. Jadi kami pergi ke hospital, kami cek, selepas tu kami pulang. Saya ingat lagi pada waktu asar, selepas solat asar, tiba-tiba adik saya hantar teks pada saya. Dia hantarkan laporan yang dikeluarkan oleh MSU, mengatakan dia positif COVID.
maksudnya dia positive convict. Jadi saya bila tengok tu, yalah kita ni semua orang panik kan. Saya bukan nak kata saya ni iman tinggi sangat. Saya ni pun orang jahil, orang yang fakir, orang yang tak ada apa-apa, orang yang memang tak ada apa-apa di hadapan Allah, tak ada apa. Jadi kita dengar tu, dan kadang kita solat, habis solat tu kita dah habis solat tu tengok, saya sedih lah adik saya nak kena masuk hospital. Sebab saya tahu bila dimasukkan hospital tidak boleh siapa pun menemani dan sebagainya. Jadi saya pun tunduk, saya bagi tahu dengan anak-anak saya waktu tu. Isteri saya pun ada, saya kata Pak Tih dah kena convict positif. Lepas tu tak lama tu saya pun dapat SMS. Maksudnya saya pun dapat SMS daripada MSU mengatakan saya pun detected. Maksudnya positif lah. Detected ni positif. Jadi MSU call saya bagi tahu nanti akan ada pegawai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, pegawai penyiasat akan berhubung dengan saya. Jadi benarlah. Jadi sebab tu pun kita habis daripada solat tu, saya pun biasanya kita selawat di waktu malam. Tapi malam tu saya rasa saya nak kena ambil air tu. Jadi saya kata dengan anak saya, kita buat selawat di siang hari lah. Jadi selawat lah. Jadi isteri kita pun tengok, ni bukan nak cerita sedih ni. Nak cerita pada peringkat awalnya kita rasa sedih dan panik. Jadi isteri saya pun tengok saya, dia pun menangis. Baby pun baru lahir. Keadaan tu berasa macam kita rasa kita ni seolah-olah nak meninggal dunia lah. Kita rasa kita macam nak meninggal dunia. Isteri kita pun rasa macam tu, anak-anak pun rasa macam nak kehilangan ayah dia lah. Kebetulan pula saya baby baru lahir 2 bulan. 2 bulan baru lahir. Isteri saya pun rasa macam seolah-olah ni kita nak pergilah ni, pergi tak kembali lah. Jadi habis selawat tu semua selesai, saya pun terus dimaklum oleh pegawai KKM suruh asingkan tempat tinggal. Saya pun duduk berdua dengan adik saya dalam bilik. Jadi kita tunggulah KKM ambil, dan KKM ambil keesokan harinya pada 1 hari bulan. Jadi pada 1 hari bulan tu KKM datang ambil. Kalau tak silap saya 1 hari bulan. Sekejap ya, saya takut salah tarikh. Ni tak boleh cerita salah, sebab nanti dia akan menjadi masalah besar. Ya betul, 1 hari bulan KKM ambil di waktu malam. Saya pun naik van dengan adik saya, naik ambulans, pergilah ke hospital Singapura. Maka dipisahkanlah adik saya dan saya di berlainan hospital lah. Maksudnya 5 orang yang pergi saringan, hanya 3 orang positif. Saya, abang saudara saya dan adik saya. Abang saudara saya disuruh karantin dulu di rumah, dan saya dan adik saya diambil oleh ambulan. Jadi saya pun pergi ke hospital lah, diambil oleh ambulans semua, dibawa ke hospital. Sudah pasti sewaktu kita pergi ke hospital tu, dalam ambulans datang ambil anak, isteri kita tengok ni lah, seolah-olah kita ni sudah hilang lah. Maksudnya tak ada lagi. Maksudnya kita ni dah macam pergi ni macam kita rasa takkan kembali lah. Sebab kita lihat suasana media sosial yang dimainkan oleh dunia hari ni. Konflik ni satu benda yang sangat serius. Saya tak kata konflik ni tak serius. Serius. Ni saya nak cerita hari ni, sebab saya berlaku pada diri saya. Saya nampak benda ni serius. Tetapi bila saya masuk ke ambulans, semua anak pun rasa macam kita ni sakit lah, memang teruk dan sebagainya. Jadi kita pun masuk hospital. Bila sampai hospital tu, saya dipisahkan di tempat lain, adik saya dipisahkan di tempat lain, dan saya diletakkan di ward yang sendirian. Adik saya duduk ward berempat. Jadi sewaktu di hospital tu, alhamdulillah, ambulan bagus, kawan-kawan kita ambulan bagus, pegawai orang kata kaki tangan jururawat lelaki dan perempuan bagus dengan kita, baik, jaga dengan baik, makan minum semua bagus. Dan selama alhamdulillah, selama saya di hospital, ialah pada peringkat awal sebelum saya masuk, memang saya tidak mempunyai selera makan. Simptom-simptom konflik tu ada. Maksudnya tak ada selera makan semua kan. Tapi bila saya dah masuk hospital tu, saya memang dah tahu simptom dia, antara sebabnya tak ada selera makan. Jadi saya paksa diri saya untuk makan. Maksudnya saya pun pergilah, saya pun makan dan sebagainya kan. Saya buat kehidupan macam biasa. Jadi setiap hari nurse akan datang merawat saya dari sudut check saya punya blood pressure, check saya punya suhu badan, check saya punya oksigen. Maksud saya tak ada ambil sebarang medicine. Maksudnya tak ada ubat yang diberikan pada saya, dan saya duduk di hospital sampai ke hari kelima. Sudah pastilah bila saya masuk hospital tu, seluruh keluarga saya kena buat swab test lah. Maksud isteri saya dengan anak-anak saya semua kena pergi hospital, kena pergi ke KKM untuk buat swab test dan pakai gelang. Bila pergi second day tu, anak saya semua pergilah ke hospital. Bila sampai ke hospital tu, balik daripada hospital, balik daripada KKM sampai ke rumah,
3 hari selepas tu anak saya salah seorang positif COVID. Anak saya salah seorang ni, Muhammad Afiq Zafan ni, positif COVID. Yang di mana dia pernah pergi bersama-sama dengan saya pergi ke KKM. Maksudnya pergi ke hospital untuk buat swab test. Sebab tu saya pergi, adik saya pergi, abang saudara saya pergi, abang saya pergi dengan anak lelaki saya. Sebab anak lelaki saya ni dia biasa akan ambil video. Maksudnya dia akan ambil video maksudnya dia akan ambil video gambar dan sebagainya sebab dia tengah cuti tahfiz. Jadi dia bantu saya dan sebagainya Jadi saya bawa dia. Tapi sewaktu saya pergi dengan dia, dia tak positif. Sedangkan dia pergi bersama-sama dengan saya. Bila dia pergi sekali lagi dengan KKM, dia disahkan positif. Jadi pada hari kelima tu ambulans datang ambil dia dan dia diletakkan dalam bilik saya. Saya request kepada pegawai KKM, tolong saya nak bilik sekali dengan anak saya supaya saya boleh jaga anak saya semua. Dia kata insya-Allah boleh sebab bilik sebab tu pun kosong. Jadi anak saya pun sampai malam tu. Jadi ingat saya duduk di hospital daripada hari pertama sampai hari kelima. Anak saya masuk ke hospital. Jadi saya keluar pada 11 hari bulan 12. Anak saya pun yang duduk di hospital bersama dengan saya pun keluar pada 11 hari bulan 12. Maksudnya saya nak sebut ni, saya dah duduk hospital 5 hari. Jadi anak saya duduk di hospital pada hari yang kelima saya masuk. Dia keluar hari yang sama dengan saya. Jadi sudah pastilah saya mempunyai persoalan dan saya tanya kepada doktor dan nurse. Mereka telah jelaskan dengan jelas. Dia kata berpandu kepada swab test itulah hari bermulanya diorang punya SOP tu. Maksudnya 10 hari. Maksudnya swab test tu kalau ambil di hospital pada 1 hari bulan, saya akan keluar pada 11 hari bulan lah. Jadi anak saya tu pun sama. Jadi dia ambil swab test pada keesokan hari saya masuk hospital tu, dia dah pergi ambil swab test. Jadi pada hari tu bermaksud anak saya hanya perlu duduk di hospital selama 4 hari. Dia hanya perlu duduk di hospital selama 6 hari. 4 hari dia berada di luar. Okey. Maksudnya saya yang duduk 11 hari. Anak saya hanya duduk 6 hari kerana anak saya punya swab test tu dikira pada hari swab test yang pertama daripada kerajaan. Jadi kami pun bebas. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah telah keluarkan kita daripada hospital tu. Alhamdulillah saya ucapkan tahniah kepada doktor-doktor dan juga kepada pada jururawat dan kepada semua yang terlibat, termasuklah cleaner yang sering membersihkan bilik kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Tidak ada perkara yang lebih membahagiakan kita melainkan kita mendapat orang kata kerjasama yang baik daripada semua frontliner. Jadi saya keluarlah pada 11 hari bulan. Bila saya keluar 11 hari bulan tu, rumah saya ni di kuarantin selama 18 hari. Daripada tarikh 1 hari bulan sehinggalah 18 hari bulan. Sebab kenapa ditambahkan 4 hari lagi, sepatutnya 14 hari, kerana anak saya positif yang Muhammad Afiq Zafan tu. Jadi 18 hari. Pada 18 hari bulan 12, tiba-tiba hari yang kami kena cabut gelang satu keluarga, kami nak keluar lah, nak pergi cabut gelang. Jadi anak-anak saya semua ni pun dah ready lah, nak pergi makan rumah, nak pergi makan dekat luar. Dah 18 hari duduk rumah, tak boleh keluar rumah. Pada 18 hari bulan tu, seorang pegawai KKM call, yang biasa berhubungan kami, yang jaga keluarga kami dengan baik, bagus semua. Memang saya tak boleh nafikan, Puan Mira tu memang baik sangat-sangat dan dia jaga family saya dengan baik. Pegawai daripada KKM. Dia pun telefon saya, dia beritahu, maaf tuan, anak tuan salah seorang Muhammad Akid Arif Al-Fatih disahkan positif COVID. Saya pun macam terkejut. Saya cakap hari ni kan hari patut saya kena bebas kuarantin. Saya kata rumah saya semua dah 18 hari dah kami orang kata duduk rumah, dan saya dah 11 hari duduk hospital. Jadi anak saya sah, dia kata positif COVID. Jadi saya pun minta ini saya macam agak agak sedikit macam mohon satu pertolongan lah kepada pegawai KKM. Boleh tak macam ni lah, semualah masuk hospital sama-sama, biarlah kami masuk hospital sama-sama dan kami sihat sama-sama. Saya kata kan, kalau tak nanti kan ada lagi sampai bila kami nak kuarantin macam ni kan. Lepas tu dia kata tak boleh, hanya Al-Fatih saja yang boleh dibawa ke hospital. Jadi saya kata boleh tak saya teman? Dia kata boleh, sebab saya bekas pesakit COVID. Jadi saya pun 18 hari bulan tu, malam tu juga ambulans datang ambil. Jadi kalau kita tengok keadaan tu, saya rasa saya tidak ada lagi kesedihan lagi, sebab saya sudah melalui. Maksudnya saya dah melalui kesusahan tu sebelum ni. Saya ujian tu Allah dah bagi. Saya masuk kali kedua, saya pun bingung. Kenapa yang kali kedua ni masuk yang kena virus ni anak saya seorang je, sedangkan saya ada baby yang kecil waktu tu kan. Saya bukan nafikan benda ni. Maksud saya virus ni dia memang memilih kepada imun badan. Maksud saya
Kenapa dia tak kena kepada anak-anak saya yang kecil lagi? Uzmar, Umar, kakak dia Nurjana Rabiatul, Muhammad Taqi Mikael, adik dia. Dia orang ni sentiasa bersama-sama, main bersama, cium, selalu kalau lepas solat selalu cium dahi, peluk semualah. Tapi kenapa kena kepada abang dia Muhammad Al-Fatih yang umur 8 tahun tu? Saya pun macam agak bingung lah waktu tu. Tapi saya redha dengan ketentuan Allah. Saya pun teman dia masuk ke hospital, saya duduk di hospital pada 18 hari bulan dan keluar pada tarikh 23 hari bulan. 18 hari bulan sampai 23 hari bulan, bermaksud berapa hari duduk di hospital? 18 hari bulan 12 hingga 23 hari bulan adalah 6 hari saja. Jadi saya mulalah buat kajian demi kajian. Saya pun keluar di hospital, saya cakap kenapa? Sebab okey, saya nak cerita sewaktu di dalam hospital, dalam hospital yang kali kedua saya masuk bersama dengan anak saya Muhammad Al-Fatih ni, ada dua orang, satu uncle India yang daripada di BKL, yang saya sempatlah duduk dengan dia sebab dia accident. Tiba-tiba dia accident, dia daripada Tawakal Hospital, dia sahkan positif COVID, dia masuk ke hospital, dia duduk di sebelah katil anak saya. Jadi alhamdulillah kami duduk dengan uncle tu. Dia ialah orang yang sakit COVID ni tidak boleh ditemani oleh siapa-siapa, ahli keluarga. Tapi uncle tu dah umur, saya ingat dekat 60 tahun, saya rasa, saya tak pastilah, 60 tahun lebih kurang macam tu lah. Jadi kita dapatlah berbual, kita duduk dengan dia, kita lihat uncle tu memang, yelah, dia macam nangis lah juga kadang-kadang melihat keadaan. Dia kata dia tak boleh jumpa anak dia dua orang, seorang lawyer, seorang engineer tak silap saya, tak boleh jumpa isteri. Jadi kalau dia nak jumpa, dia tak boleh berjumpa, dia tak ada siapa jaga dia, mandi sini apa semua ni. Tapi uncle tu alhamdulillah dia boleh berjalan dengan baik, walaupun dia accident dia boleh berjalan dengan baik. Jadi uncle tu pun pada berapa hari bulan saya tak ingat, dia pun dipindahkan ward kerana dia dah semakin sembuh. Jadi anak saya masih stay dengan saya dekat situ lah. Jadi adalah seorang pesakit, pakcik ni berbangsa Melayu masuk ke hospital. Pakcik ni yang berbangsa Melayu ni masuk ke hospital, memang dia nampaknya kronik lah, kencing manis. Saya boleh tunjukkan gambar, lihat keadaan pakcik tu, memang kronik lah pakcik ni. Okey, apa yang saya nak tekankan kat sini, saya bukan cakap kalau kita tengokkan pakcik ni memang dah, orang kata memang dah tak boleh berjalan, dah memang teruk lah kat hospital kan. Jadi kalau kita lihat dah tak boleh berjalan, kronik lah. Saya tak nafikan pihak hospital, doktor-doktor, nurse jaga pakcik ni dengan baik, setiap waktu datang tengok, cek pakcik ni semua. Tapi yang saya cuba nak tanya, semua orang tahu pesakit COVID ni dia bukannya pesakit biasa, dia dilayan bukan macam pesakit biasa. Maksudnya, kalaulah katakan dia nak hantar makanan, contoh ini makanan dia tak boleh langsung ada sentuhan. Maksudnya daripada jarak yang jauh dia letak di sini, maka pakcik itulah yang kena datang bangun sendiri nak kena ambil makanan tu di luar. Okey, macam mana dengan pesakit-pesakit macam pakcik ni yang memang tak boleh bergerak, kaki dia memang kronik, memang tak boleh berjaya, tidak boleh berjalan. Ya memang tak sihat. Macam mana kronik ni? Maksudnya kalau orang yang ada sakit jantung. Okey, saya cuba nak tanya, adakah kalau tak ada salah seorang daripada ahli keluarga yang boleh teman dia, boleh jaga dia di hospital, tak boleh nak bantu di hospital. Okey, pakcik ni saya tak pasti berapa hari dia duduk di hospital, tapi 3 hari saja saya dapat duduk dengan pakcik ni. Sebab pada 23 hari bulan saya dah keluar. Pakcik ni tak ada handphone, tak ada apa semua, tak pandai pakai handphone mungkin dan sebagainya. Tapi adalah sempat kita dapat hadiahkan phone. Saya beritahu pada nurse, tolong berikan phone ni kepada dia. Jururawat tu jururawat lelaki. Saya beritahu pada dia, tolong serahkan phone. Saya dah belikan singkat semua. Tolonglah pakcik savekan nombor family dia supaya dia boleh buat video call, video call dan sebagainya lah. Itu yang saya cuba usahakan lah sebelum saya keluar hospital. Jadi alhamdulillah berjaya. Tapi saya nak bagi tahu, 3 hari saya duduk hospital, siapa yang mandikan pakcik tu? Siapa yang mandikan pakcik tu? Siapa yang akan basuh kalau dia buang air kecil? Siapa yang akan urus semua tu? Sudah pasti tidak ada siapa yang boleh uruskan perkara tu. Sebab kita tahu frontline ni dia ada batas-batas pergerakan. Batas-batas pergerakan yang di mana dia tak boleh nak bersentuhan, dia tak boleh nak bawa pakcik tu ke dalam toilet untuk mandi, tak boleh nak uruskan semua benda. Maka dia, yang macam kita masuk hospital biasa. Kita masuk ke hospital biasa, siapa yang akan mandikan ayah mereka yang sedang sakit kronik?
sakit kencing manis, darah tinggi, jantung sebagainya, mestilah anak ataupun isteri. Tapi saya rasa kalau tempat laki-laki hospital, kalau di hospital kerajaan, laki-laki mestilah anak laki-laki yang jaga di hospital. Kalau perempuan, mestilah anak perempuan, kalau ibu tu perempuan, maksudnya kenalah anak perempuan yang jaga di hospital. Maksudnya hanyalah orang-orang yang tertentu saja yang boleh jaga di hospital. Maksudnya yang boleh jaga. Maksudnya, okey, tapi macam mana dengan pesakit konvik? Pesakit konvik, dia mempunyai batas. Maksudnya anak tak boleh jaga di hospital. Anak takkan boleh dibenarkan untuk jaga di hospital. Jadi siapa yang akan mandikan pakcik tu? Yang saya pertikaikan ni adalah, bukan saya pertikaikan soal kerajaan. Soal apa? Saya pertikaikan tentang SOP. Kan? Kita tahu kalau okey, kat sini ada cakap kan, mungkin hospital mesti cakap cek boleh berjalan. Kalau yang betul-betul kot boleh berjalan, lain pula cara dia kot. Dia macam ni. Kalau tuan-tuan nampak betul saya ni dah masuk hospital, walaupun saya ni bukannya yang bahagian kronik, maksudnya convicts ni, dia macam ni tau. Kalau contohnya ini air, ni air, nak hantar air, dia akan letakkan air ni di luar. Okey, di luar. Jadi pesakit kena jalan untuk keluar, ambil sendiri, tak boleh bersentuhan. Maksudnya, okey, bagaimana dengan pesakit yang tak boleh berjalan, saya cakap ni, yang tak boleh berjalan, yang memang dah memang kronik lah, memang sakit, tiba-tiba dia positif konvik. Jadi ni yang saya cuba nak sampaikan. Sebab saya rasa SOP perlu lihat benda ni. Sebab saya takut orang yang masuk, orang yang kena konvik ni, dah lah dia sakit, dia ada sakit kronik, sakit kencing manis, sakit di darah tinggi, dia ada sakit jantung sebagainya. Lepas tu suami tak boleh uruskan dekat hospital. Lepas tu isteri tak boleh nak uruskan dekat hospital, anak tak dibenarkan urus. Jadi akhirnya apa telah terjadi? Boleh jadi kemungkinan besar memanglah dia meninggal dunia sebab konvik. Tapi keadaan tu yang saya lihat, takkanlah anak dia tak boleh nak jaga di hospital. Tu yang saya jadi macam Allahu Akbar. Saya jadi susah hati sebab saya tak tahu, mungkin ada orang yang mungkin ada yang kata saya ni nak mengeruhkan keadaan. Buat apa saya nak bunuh diri? Saya takkan bunuh diri untuk saya buat satu perkara yang sebenarnya memberi ancaman pada saya. Saya tidak akan mengeruhkan keadaan untuk melihat hari ini kerajaan kita jatuh. Saya tidak akan mengeruhkan keadaan. Yang saya risau kerana hari ini adalah masyarakat. Masyarakat kita ni macam mana? Okey, dengar saya dah keluar hospital 23 hari bulan. Bila saya keluar hospital 23 hari bulan 12, saya dah keluar hospital. Saya dah balik ke rumah. Alhamdulillah, rumah saya setelah swab test yang kali keempat, tak silap saya, rumah saya bebas negatif. Maksudnya dah tak di kuarantin. Saya yang menjadi persoalan ni, siapa yang boleh beritahu dengan saya? PCR ke? Saya tak ingat. PCR, tak silap saya, sekejap PCR, sekejap, saya ada save. Saya sekejap saya ada ni. Siapa yang boleh beritahu dengan saya PCR ni adalah benda yang yang betul-betul boleh detect sebagai pesakit konvik. Maksudnya dekat sini persoalan saya, sebab ada yang tak ada simptom pun masuk hospital. Maksudnya yang bukan betul, kita boleh yakin ke bahawa PCR test tu, RPT-PCR ni adalah betul-betul boleh detect adalah konvik. Sedangkan orang yang buat ni, yang buat RPT-PCR ni pun, sebelum dia selepas dia buat tu, dia meninggal dunia selepas 4 hari. Boleh check fakta ni. Dan dengan siapa kita rujuk bahawa RPT-PCR ni boleh dipakai? Itu yang pertama. Dan berlaku di Jerman, ada seorang turis, dia daripada Jerman. Di Jerman, sebelum dia nak terbang, dia buat swab test, dia negatif. Dia negatif. Tapi bila dia masuk ke bila dia pergi ke Portugal, bila dia pergi ke Portugal, dia disahkan positif. Bila dia disahkan positif, dia rasa tak berpuas hati. Bukan dia melanggar SOP ataupun melanggar kerajaan untuk benda-benda, tak. Dia lawan di mahkamah dan dia telah menang. Dan ini ada test, ini ada fakta ni. Maksudnya dia telah menang kes dan mengatakan RPT
RT-PCR ni mengatakan tak boleh dijelaskan secara jelas bahawa dia boleh detect convict. Saya duk risau satu perkara. Yang kita jadi risau ni hari ni, keadaan negara kita hari ni. Saya rasa takkan kita nak berterusan hidup dalam keadaan yang begini. Maksudnya, saya pasti COVID-19 ni benda yang sangat serius. Kan? Sangat serius. Jadi, tapi berbeza dengan seorang sahabat saya yang kena di Turki. Dia kena di Turki. Sahabat saya ni Maulana. Tuan Guru Maulana Helmi, dia terbang pergi ke Turki. Bila dia sampai ke Turki, dia disahkan positif COVID. Dia dirawat di dalam dia dirawat dalam sebuah rumah dan dia diberikan berapa ubat. Saya dia kena makan satu hari 3 ke 6 biji ubat, makan yang lebih kurang macam Panadol punya ubat tu, Actifast tu lebih kurang dia kata, tapi tak tahu apa yang ubat yang dia pakai tu. Jadi dia dirawat dan dia lihat keadaan dia berlaku di Turki, orang hidup seperti biasa. Maksudnya, orang boleh pergi masjid, cuma kena jaga jarak. Orang boleh pergi ke shopping mall, cuma kena jaga jarak. Orang di sana boleh hidup seperti biasa. Sekolah saya tak pasti, saya tak dapat dengan jelas. Maksud saya, hari ini yang saya jadi macam susah hati dan keadaan di negara kita. Kita tahu beberapa pada November, laporan di dalam Sinar Harian last pada November, kematian berlaku orang bunuh diri 266 orang bunuh diri disebabkan takut tekanan tentang COVID-19 ni. Yang kedua pula, ada orang cubaan nak bunuh diri, berjaya diselamatkan 400 lebih. Saya lihat hari ini pengangguran akan semakin meningkat. Maksudnya pengangguran akan semakin meningkat. Maksud saya pengangguran ni akan semakin meningkat di negara kita. Dan saya pasti COVID ni Allahualam. Saya tak tahu, ini orang pakar yang boleh jawab. Doktor boleh jawab. Para ulama yang boleh lebih arif billah pasal benda ni. Saya rasa kita ni diancam dalam keadaan yang kita sekarang ni sedang takut. Saya pun panik, semua orang panik ni, semua orang panik. Apa yang sedang kita nak buat sekarang ni pun tak tahu. Sebab apakah mekanisme yang terbaik untuk kita? Saya tak nampak bahawa kita boleh memutuskan rantaian COVID ni. Dan kalau ada, persoalan saya, siapa yang boleh buktikan benda ni? Tak ada. Maksudnya, saya nampak orang yang meninggal dunia sebab COVID, pertama dia memang antara sebab besarnya dia memang mempunyai penyakit kronik. Dan kita boleh rujuk dengan mana-mana bekas pesakit kronik yang saya rasa kesian. Sebab apa? Kadang-kadang mereka dikebumikan dalam keadaan yang amat menyedihkan. Sebab apa? Tak boleh bersentuhan, ahli keluarga tak boleh nak datang, boleh datang tapi boleh tengok dari jarak yang jauh dan sebagainya. Saya faham benda tu semua. Memang sebab kita ada batas. Maksudnya hari ini kita faham kerajaan telah buat yang terbaik. Tapi apakah benda yang kita boleh cari kaedah? Dan saya mintalah kepada pakar-pakar doktor yang lebih hebat ilmuwan. Saya ni kalau bercakap, nanti ada orang cakap saya ni pakar doktor ke? Saya ni orang yang bijak pandai ke? Saya ni menteri ke? Saya ke apa ke? Dan saya tahu, saya memang tak layak untuk nak cakap pasal benda ni. Memang akan ada orang mengatakan apa benda yang Yusof Hazmi nak sampaikan ni. Tapi ini tanggungjawab tuan-tuan. Kan? Ini tanggungjawab saya. Saya pilih untuk bercakap benda ni. Saya worry benda yang akan bakal berlaku di negara kita. Apa yang saya fikir, walaupun saya tak boleh buat benda yang besar, saya tak boleh buat kerja macam menteri-menteri buat, sebab mereka mempunyai kuasa dan kedudukan dan mereka orang yang layak. Saya tak boleh buat kerja macam para ulama buat, saya tak boleh buat. Saya takkan boleh buat, saya tak mampu nak buat kerja para ulama. Mereka mempunyai ilmu yang tinggi, kitab yang tinggi dalam diri mereka, hadis yang banyak dalam diri mereka. Tapi saya juga mempunyai pengikut, kan? Saya mempunyai pengikut tersendiri. Saya akan dipertanggungjawabkan depan Allah. Allah akan tanya dengan saya apa yang saya sedang buat. Dan saya sedih sebab saya lihat masjid tak boleh buka, kan? Tak boleh buka. Dan kenapa kita tak boleh buka masjid? Kita boleh buka masjid dan jaga penjarakan sosial, solat macam biasa. Sebab saya nampak virus corona ni dia akan kena kepada siapa yang dia nak kena, kan? Sebab virus corona ni dia tak pilih orang. Kalau dia nak Yusof Hazmi, dia bagi Yusof Hazmi. Kalau dia nak saya meninggal dunia, memang Allah izinkan saya meninggal dunia.
Saya duk fikir tak, saya faham Siti Rabiah tu ada oyah cakap apa tu, katakan kalau tak faham cakap apa saya tak faham. Habis tu cakap agak kami pun tak faham apa maksud bro. Macam ni, saya duk fikir sekarang ni, sampai bila kita nak hidup berterusan begini? Sampai bila? Sebab sampai bila kita nak berterusan hidup macam ni? Contohnya baru-baru ni ibu mentua saya tak ingat baru-baru ni ke atau sebulan yang lepas, ibu mentua saya, dia memang kebiasaannya dia sesak nafas. Sesak nafas dia sebab dia ada masalah jantung. Ibu mentua saya stroke kan, memang sakit lah, memang sakit selalu. Tiba-tiba pergi hospital, belum buat swab test apa-apa lagi, hospital dah cakap ni kemungkinan pesakit COVID ni nak kena masuk dekat ward ICU dan kami akan tahan dia sebagai pesakit COVID. Bapa mentua saya kata, kenapa pula nak tahan isteri saya sebagai pesakit COVID sedangkan isteri saya belum buat swab test lagi. Dia kata sebab simptom-simptom dia sebab pernafasan dan sebagainya. Bapa mentua saya kata memang dia tak benarkan. Sebab apa dia tak benarkan? Sebab dia lebih tahu isteri dia nak jaga macam mana. Maksudnya isteri dia tu dia lebih tahu nak jaga. Kan, saya pasti doktor dan jururawat lebih pakar untuk jaga pesakit, tapi seorang suami dia lebih kenal isteri dia waktu bila nak suapkan makan, waktu bila nak mandikan dia, waktu bila nak cucikan najis dia, waktu bila nak cuci, waktu bila nak ambil kawan, macam mana nak bantu dia nak ambil wuduk dan sebagainya. Dia lebih tahu tentang isteri dia. Jadi bapa mentua saya kata dia tak nak. Dia kata dia tak nak. Dia kata boleh kalau tuan tak nak, tapi tuan kena sign satu surat. Surat ni mengatakan kami nak bawa masuk ke ward, tapi tuan yang tak benarkan, tapi kena sound. Kalau apa-apa terjadi kepada isteri puan, jangan salahkan kami. Bapa mentua saya sign di hospital kerajaan di saya tak boleh sebut lah, nanti merosakkan nama hospital. Jadi bapa mentua saya sign. Sebab kenapa bapa mentua saya takut? Sebab bapa mentua saya tahu kalau masuk hospital sebagai pesakit COVID, dia tak boleh teman. Siapa yang jaga makan minum dia dekat hospital? Siapa yang akan mandikan dia dekat hospital? Siapa yang akan jaga segala benda pakaian dia, tukar baju dan sebagainya? Siapa yang nak jaga? Sekarang ni bukan saja sebab semua orang tahu kalau pesakit COVID ni akan dimasukkan kepada semua hospital yang di bawah Kementerian Kesihatan Kerajaan Malaysia, macam Sungai Buloh, Hospital SKL, di hospital tertentu yang memang bukannya boleh masuk hospital swasta macam KPJ Hospital ke Gleneagle, tak boleh. Dia kena masuk hospital yang memang ada kerajaan tetapkan, dan kita kena follow SOP. Saya kesian melihat keadaan hari ni, frontliner. Hari ni kita dah tengok beberapa hari ni polis dah mula bergerak, doktor dah mula bekerja berlebihan masa, jururawat, semua orang sedang bertungkus lumus. Saya termasuk dalam kabinet, tak tahu apa dah jadi, macam-macam lagi. Sekarang ni siapa yang kita ikut sebenarnya? Saya pun tak tahu apa yang kita sedang follow. Kita ikut siapa? Saya tak tahu apa yang telah terjadi hari ini di negara kita. Sebab ni negara kita kan. Cubalah kita fikirkan kaedah yang terbaik. Sebab mungkin orang kata saya ni bukan doktor. Saya tahu saya bukan doktor kan, tapi tuan, demi ummah, Muhammad Fadli Isa, saya bukan nak keruhkan keadaan. Saya nak bantu semua orang. Saya nak bantu diri saya. Saya tak nak nanti depan Allah, nanti saya ditanya pasal Allah ni. Allah kan tanya ni benda ni. Sebab ini bukan main-main lah. Ini bukan nak cari populariti. Saya buat macam ni, saya tahu saya akan dihentam, dikecam, saya akan ni, dan tak ada benda yang sebelum-sebelum ni saya buat akan disokong. Tapi ni hari ni saya lihat hari ni apa telah terjadi. Masjid kena tutup. Masjid ada had batas dia untuk 40 orang jemaah solat Jumaat dalam ahli karyah masjid. Ada masjid yang boleh 500 orang. Saya faham kiblat kita Baitullah, kiblat kita Baitul dekat Kaabah dan sebagainya di Masjidil Haram. Tapi hari ini saya tak tahu, kita ni macam kapal terbang. Kapal terbang ni kalau pilot kata ke kanan, kita ikut ke kanan. Kalau pilot kata ke kiri, kita ikut ke kiri. Jadi saya minta kepada kerajaan, tolong bantu kami semua. Saya merayu. Yang pertama saya merayu pada Allah. Ya Allah, saya dah sampaikan sedikit apa yang saya boleh sampaikan. Sebab kalau PKP ni berlaku, saya rasa banyak orang kehilangan kerja, banyak orang kehilangan pendapatan, lebih ramai orang yang bercerai. Saya tak tahu apa benda yang sedang berlaku dan apa yang sedang nak sampai. Tapi saya yakin bagi yang mempunyai isyarah-isyarah,
Sampaikanlah kepada siapa-siapa. Bagi yang mengetahui, buatlah perkara-perkara yang terbaik dalam hidup hari ini. Tapi kita sekarang ni minta kepada Allah je. Ya, semoga Allah membantu kita semua. Saya minta kepada pakar-pakar doktor, tolonglah bercakap, profesor-profesor, sama ada yang berada di dalam kerajaan ataupun yang berada di luar, tolonglah menyuarakan, buatlah video sebanyak mana kepada cyber trooper yang hebat-hebat di luar sana, adik-adik, siapa-siapa yang pandai dalam media, carilah fakta dan sampaikan kepada apa yang patut kita sampaikan. Sebenarnya saya rasa kerajaan hari ini tersepit. Kita tahu kerajaan hari ini sedang dalam keadaan yang memang kesian pada mereka. Jadi kita mohon kepada yang kita mengetahui apa yang sedang berlaku di negara kita dan berlaku di seluruh dunia. Kita buatlah sesuatu, carilah fakta, cubalah bantu kerajaan. Saya pun nak tahulah pasal vaksin tu. Saya bukan tanggungjawab saya lah. Vaksin tu ada orang yang lebih aribillah. Tapi saya cakap sebagai bekas pesakit. Yalah, kalau 5 tahun lagi kehidupan kita macam ni, kita seperti apa? Kalau kita teruskan kehidupan macam ni, kita seperti apa? Ambillah seperti mana yang berlaku di Turki. Di Turki bagaimana mereka merawat pesakit. Mereka merawat pesakit macam mana pesakit. Saya tak nafikan pesakit COVID ni pesakit yang membahaya. COVID ni benda yang membahaya. Tapi dia lebih bahaya apabila seorang yang mempunyai penyakit kronik, yang sudah sakit kencing manis, darah tinggi, dah memang sakit, tak ditemani oleh keluarga, tak ada orang teman dia, tak ada orang bersama dengan dia, tak ada siapa mandikan dia, siapa nak suapkan. Saya nak tanya, kalau dimasuk di hospital biasa pun takkan ada nurse nak suapkan kita makan, takkan ada doktor nak suapkan kita makan. Dia menjaga kita dengan baik, rawatan yang terbaik, tapi takkan dia nak suap makan. Lagi-lagi pada zaman COVID ni, siapalah kita yang dia nak kena suapkan makan. Sedangkan makan tu ada batas untuk dia tidak boleh menerima sebarang barang daripada dalam hospital, dalam ward kita. Apa yang saya sampaikan ni, kita buatlah sama-sama, insya-Allah. Ya, janganlah kita semua tutup mulut kita. Kalau kita tak boleh mencegah kita tak boleh mencegah dengan perbuatan, cegahlah dengan mulut kita. Kalau tak boleh cegah dengan mulut, cegahlah dengan doa. Tapi doa juga. Tapi tangan pun kena jalan. Kita pun kena bergerak. Saya tahu, saya sebelum saya bercakap macam ni sedikit sebanyak, saya banyak benda nak bercakap. Banyak yang alhamdulillah dengan izin Allah, ada yang orang telah menasihati saya, telah beritahu, buat pendedahan pada saya, telah buat banyak presentation yang saya tengok. Sebenarnya mereka adalah orang yang pakar-pakar, profesor, doktor, orang yang ada, yang bukannya orang biasa, ilmuwan dalam Malaysia, tapi mereka ada batas mereka. Sekiranya mereka sampaikan kepada publik, mereka akan, ialah banyak kencaman-kencaman yang akan berlaku, dan mungkin ancaman-ancaman dan sebagainya. Jadi kita buat demi ummah, kita bantu umat manusia, ya. Ya, Allah ni suruh kita bantu semua orang. Jadi kita bantulah semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bantu semua umat manusia. Yalah, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak perlu nak fikir benda ni, tak apalah. Nanti kalau Nabi sebut, kita teringat dalam satu hadis, Nabi ada sebut, nanti apabila mereka suruh kita terjun ke dalam lubang biawak, kita pun ikut terjun. Kita masuklah ke dalam lubang biawak. Jadi fikir-fikirkanlah tuan. Kalau kita rasa, yalah, ada orang beriman ni dia ada macam-macam sudut. Ada orang yang kadang-kadang bila benda tu dah terjadi, bila dahil, dia ada banyak kategori. Ada orang yang tak beriman pun. Ada orang ni dia tak berilmu pun, dia bodoh. Macam saya ni bodoh. Saya ni bodoh, saya ni tak pandai, saya ni jahil, orang fakir, tak ada apa-apa pun. Tapi ada sikit iman yang tahu, sedikit iman, boleh gunakan akal untuk buat sesuatu untuk sampai pada masyarakat tu lebih baik. Tapi kalau ada orang yang pandai, berilmu, tapi tak gunakan akal, tak nampak benda ni, tak nampak jiwa ni, tak tahu nak cakap macam mana, semua benda jadi wajib sekarang ni. Jadi kalau semua benda jadi wajib, saya orang yang sanggup, insya-Allah. Saya ada benda nak jawab depan Allah. Saya ada
saya ada benda nak jawab depan Allah. Saya tak tahu antum semua ada tak benda nak cakap depan Allah. Kalau bagi yang rasa saya ni bercakap ni tujuan nak populariti, saya tahu ini bukan benda perkara biasa. Buat apa nak popular pasal benda ni? Banyak benda saya boleh buat. Saya pun berkawan dengan sahabat-sahabat yang artis dan sebagainya. Buat apa saya nak jadi popular? Tak ada sebab saya nak jadi popular. Ini saya bercakap ni memang saya jadi ancaman yang besar. Jadi buat apa saya nak bercakap benda-benda macam ni? Tak ada masa saya nak bercakap macam ni. Tapi tuan-tuan, sebab saya sayangkan tuan-tuan, saya sayangkan semua umat manusia, saya sayangkan Nabi saya, saya sayangkan Rasulullah. Saya tak nak nanti Rasulullah tanya saya apa saya buat nanti di waktu ini, apa yang apa yang sedang saya lakukan. Saya tak nak nanti Allah tanya dengan saya apa saya buat depan pengikut saya 1 juta lebih ni. Dahlah saya ni jahat tuan-tuan. Saya ni banyak dosa. Saya ni banyak benda yang saya buat dalam hidup. Tapi takkan saya nak lihat orang Islam kita mati tuan-tuan. Allah akan tanya kita semua tuan. Takkan tuan-tuan nak tengok orang manusia dizalimi tuan-tuan. Ini bukan kes biasa tuan-tuan. Kalau kes biasa saya tak cakap macam ni. Kalau benda ni bukan perkara yang serius, saya takkan cakap benda ni. Saya banyak uruskan kes-kes kes-kes judi, kes-kes alung dan sebagainya. Banyak kes saya buat. Kenapa saya nak sibuk pergi buat kes yang lebih berat, jauh lebih berat macam ni? Ini bukan tugas saya. Ini tugas menteri. Ini tugas orang yang lebih layak, ilmuwan, pakar agama, ulama-ulama yang besar kat Malaysia yang mempunyai kedudukan, menteri-menteri agama semua. Bukan tanggungjawab saya. Tapi Allah akan tanya kita tuan-tuan. Bila satu hari nanti tak ada orang nak solat subuh lagi bersama-sama berjamaah tuan-tuan. Bila hari ni nanti satu hari nanti tak ada orang lagi nak baca Quran kat masjid. Bila satu hari nanti tak ada orang lagi nak laungkan azan. Jangan sampai satu hari nanti kita tak tahu bila hari solat Jumaat. Bila waktu solat Jumaat. Sampai satu masa nanti kita tak tahu bila waktu solat Jumaat. Hari ni ada ke solat Jumaat? Boleh masuk ke masjid? Sampai satu masa nanti kita tanya dengan dia, hari ni solat Jumaat? Tak tahu pula. Boleh masuk masjid ke? Waktu tu kita dah tak kenal masjid tuan. Tolong doa dengan saya. Dan saya juga minta kepada tuan-tuan, mari kita balik kepada Quran. Kita balik kepada Quran. Balik kepada apa sirah-sirah Nabi. Rujuk dengan para ilmuwan. Pergi duduk dengan orang-orang saleh. Dekati dengan para habaib. Dekati dengan orang-orang saleh. Jangan kita lagi berjauhan tuan-tuan. Mulakan dekat rumah sekarang ni Al-Quran. Mulakan solat berjemaah bersama isteri anak-anak. Tarbiyahlah anak-anak kamu semua. Tarbiyahlah diri kita. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita, tak ada benda kita nak jawab depan Allah. Saya orang yang jahil, tak pandai baca Quran, pandai sikit-sikit. Saya bukan orang yang pandai dalam hadis. Saya tak pandai apa-apa pun. Tapi saya ada sedikit yang saya boleh gunakan dalam diri saya. Sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang yang saya nak kita sama-sama tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya duduk hospital 11 hari. Saya bersama anak lelaki saya yang umur 14 tahun. Saya duduk hospital yang kedua bersama anak saya 6 hari. 11 hari campur 6 hari, 17 hari tuan-tuan. Memang tak lama 17 hari ni, tapi 17 hari ni dalam sehari tuan-tuan kita ada 17 rakaat. Kita ada 5 waktu salat. Fahamilah apa saya katakan. Kali pertama saya duduk 11 hari, kali kedua saya duduk 6 hari. 11 campur 6 hari, 17 hari. Dalam sehari kita ada 17 rakaat. Mari kita sama-sama jaga salat kita. Mudah-mudahan Allah SWT bersama kita, insya-Allah. Mari kita selamatkan umat Rasulullah. Mari kita selamatkan kawan-kawan kita yang belum peluk Islam. Mari kita balik kepada pangkal jalan. Mari kita mulakan dengan salat berjemaah di rumah. Mari kita hidupkan Quran. Kita hidupkan roh kita. InsyaAllah, mudah-mudahan itu saja sedikit. Saya akan sambung sekiranya ada kesempatan, sekiranya Allah beri peluang. Sekiranya Allah beri peluang. Tuan-tuan, konflik ni berita Allah pada kita. Yang ingat-ingatlah.
yang masih beringat-ingatlah. Tapi kita juga jangan jadi seperti apa yang Nabi sebut. Kalau nanti mereka suruh kita terjun ke lubang biawak, kita pun ikut terjun. InsyaAllah mudah-mudahan dah masuk maghrib, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita. Saya doakan kepada diri saya sendiri, kepada semua ahli keluarga saya, kepada semua orang bersama saya, mudah-mudahan Allah rahmati hidup kita, Allah berkati hidup kita, Allah berikan kebaikan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah tak pernah tinggalkan kita. Mudah-mudahan Allah buka cahaya hidayah bagi kita. Allah berikan kita semua hidayah, taufik hidayah. Mudah-mudahan kita dapat balik kepada Allah. Jangan sampai satu hari nanti kita tak tahu waktu solat kita kat mana. Kita tak tahulah mana kiblat kita. InsyaAllah tuan-tuan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla ma wa rahmatan innama. Allahumma hawilina fi sakarati wa jannata minan nar wa rafa'na. Allahumma hinni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma tinnana bi husni khatimah ولا تأتي علينا بسوء خاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمدلله رب العالمين. Jom kita selamatkan umat Rasulullah. Sama-sama kita selamatkan semua umat Rasulullah. Selamatkan umat Rasulullah. Assalamualaikum. Ingat, lihat pada yang ramai, ramai lihat pada yang satu. Perkukuhkan saf kita, jaga jemaah kita. InsyaAllah, jangan lagi bermusuh-musuh. Jangan lagi buka aib-aib sesama Islam. Jangan lagi kita menjatuhkan imej seorang Islam. Mari kita berpegang pada tali Allah. Allah takkan tinggalkan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. InsyaAllah. Assalamualaikum.